السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني اشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. الحمد لله terafa'kan kesyukuran. Rasa terima kasih kita kepada Allah Ta'ala dapat kita sambung kitab Perukunan. Muka surat 27. Rumi muka surat 27. Jawi muka surat 9. Dalam membahaskan tentang masih lagi fardu mandi. Fardu mandi. Masih lagi di bawah fasal perkara yang mewajibkan mandi dan fardu mandi dan sunat-sunat mandi dan makruh mandi dan perkara yang haram ketika berhadap besar dan hadap kecil. Kita masih ada di dalam bab itu. Iaitu pada muka surat 27 Rumi Jawi 9. Setelah selesai, belum selesai lagi. Fardu mandi 2, iaitu niat dan meratakan air, 2 je. Kemudian niat dah selesai. Niat yang dah selesai. Niat ada beberapa contoh yang dia bagi. Kemudian itu rukun mandi wajib yang pertama. Rukun yang kedua ataupun fardu mandi yang kedua, iaitu meratakan air. Juga kita dah baca, iaitu wajib meratakan air ke sekalian zahir kulit, termasuk rambut dan bulu. Jikalau tebal sekalipun. Dia pun bagi contoh lagi. Antaranya dekat telinga, liang telinga, liang hidung, tu yang dia bagi contoh. Pelipatan kulit kaki yang pecah-pecah, pusat, mana lagi dia bagi contoh? Masrabah, kedutan dubur, masrabah. Apa lagi? Kulit yang tak sunat. Mana lagi? Zahir faras yang wajib dikenakan dengan maksud wajib duduk ketika kenakan air. Apa lagi? Mulut, tak wajib. Tak wajib pula. Tak wajib basuh batin mulut, dalam mulut, biji mata, dalam biji mata, komo-komo dan masuk air dalam hidung. Itu semua tak wajib. Yang tadi semua wajib. Itu yang kita dah bahas lepas. Masuk pula kita, sambungan lagi lah. Sambungan lagi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Dan wajib muqaranahkan. Dan wajib muqaranahkan. Muqaranah ni menyertakan, bersekali. Maksudnya ketika niat tadi tu, niat itu pada pertama membasuh suatu suku tu sebahagian, sedikit daripada anggota yang dibasuh. Jika berniat yang junub umpamanya. Jika berniat yang junub umpamanya, satu suku anggota. Satu suku lah daripada anggota. Okey. Itulah dia kalau bab mandi wajib ni. Bukan bab mandi wajib lah, bab wuduk pun sama.
apabila air kena je ke badan, kalau wuduk ke muka lah, kalau mandi wajib mana-mana bahagian badan, kena je, masa kena tu mesti ada niat. Tak boleh niat ada tapi tak kena air lagi. Itu agak ketat sikit dalam mazhab Syafi'i. Mazhab lain dia tak ada. Dia tak ada kaedah ni. Dia tak ada peraturan yang ni, iaitu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih. Dia bila nak niat dalam satu-satu perkara, semua niat, mana-mana niat, dia mesti ketika niat tu dia dah buat dah perkara yang dia nak buat tu. Kalau dia tak buat lagi, niat dia tak sah. Tu ketat sikit dalam mazhab Syafi'i. Contoh nak semayang, permulaan semayang takbir. Jadi bila dia Allah tu, takbir Allah tu, masa dia tengah buat tu, masa tu kena ada niat. Dia tak boleh niat dulu baru takbir. Tak boleh. Itu dia panggil muqtarinan atau muqaranah atau berserta bersekali. Itu dalam bab semayang. Dalam bab wuduk pun sama. Bila nak niat tu, pastikan air dah kena muka. Maknanya dah basuh. Kenapa muka? Sebab wuduk muka yang pertama. Kalau katalah tangan yang pertama, masa tangan lah niat tu. Tapi oleh kerana muka yang pertama, masa air kena muka, masa tu baru ada niat. Kalau sebelum air kena muka dah niat, tak sah. Sebelum air kena muka dah niat, tak sah. Macam tu juga mandi wajib. Bila air dah kena badan, sebab mandi wajib dia tak ada anggota, dia semua, maka tak kisah kena mana-mana dulu. Kena tu baru ada niat. Jika niat baru kena air, maka tak sah mandi wajib. Dia berbeza dengan yang kita akan baca ni bawah nanti. Kita baca ni sebut dululah baru kita baca. Saya terangkan dulu baru baca. Berbeza dengan air dah kena tapi tak masuk niat lagi. Yang dalam mazhab Syafi'i, dia mesti air kena, masa air kena tu ada niat. Okey, baru sah. Jika niat dulu baru air kena, niat dulu baru air kena, maka tak sah. Okey. Jika kena air tapi tak ada niat, terbalik daripada tadi. Yang tadi niat dulu baru kena air. Tak muqaranah, niat dulu baru kena air, tak sah. Wuduk tak sah, mandi wajib pun tak sah. Yang satu lagi terbalik. Maknanya air kena dulu, niat tak ada lagi. Okey, lama pula tu tak ada. Air kena dulu, kita ambil lah dalam 5 saat. 5 saat tu lama tu. Okey, air kena, tak ada niat. 1, 2, 3, 4, 5. Baru ada niat. Ya? Maka sah niat dia. Nampak beza tadi? Okey, kita tukar. Tadi 5 saat niat ada setelah air kena. Cuba kita undur. 5 saat niat sebelum air kena. Terbalik lah. Niat dah masuk niat dah. Lepas tu tak kena air lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Baru kena air. Tak sah wuduk. Kalau kena air, tak niat lagi. 1, tak niat lagi. Air kena dah, mengalir dah ni. 1, 2, 3, 4, 5. Baru ada niat. Niat sah. Jadi faham tak kat mana sebenarnya yang kita nak buat? Biarlah kena air dulu baru niat. Biarlah kena air dulu baru niat. Sebab kalau kena air dulu baru niat, sah. Kalau niat dulu baru kena air, tak sah. Jadi tak adalah alasan yang ambil wuduk sampai apa dia panggil? Tergagak-gagak gitu nak ambil wuduk tu. Nak bagi kena kat muka, lepas tu nak niat. Tak adalah. Salah faham lah maknanya. Nak mandi wajib tu, air shower tu masuk 1, 2, 3. Mana dia macam tu? Sebab air kena dulu baru niat. Jika air kena dulu baru niat, maka niat tu sah. Jika niat dulu baru kena air, maka niat tak sah. Dia 2 pilihan aja. Sama ada kena dulu baru niat atau niat dulu baru kena. Ada 2 je. Jika niat dulu baru kena, tak sah. Kena air. Kalau kena air dulu baru niat, sah. Itulah. Tak susah pun. Cuma kalau kena air dulu tapi tak niat lagi, setelah beberapa saat baru niat masuk, macam mana yang basuh ketika tak ada niat tadi? Itu je ada problem sikit. Tapi bukan problem besar pun. Macam mana? Mari kita tengok. Itu baru baca dah. Jika wajib muqaranah kan. Niat itu pada pertama membasuh satu suku anggota yang dibasuh jika berniat junub. Jika berniat junub, contoh junub, umpamanya suatu suku anggotanya, kemudian daripada sudah ia menyampaikan air kepada sekalian anggotanya, maka wajib pula mengulangi menyampaikan air kepada sekalian anggota yang dibasuhnya dahulu itu. Itu je, bukannya benda besar pun. Lagi besar, niat dulu air tak kena lagi. Itu lagi besar. Sebab tak sah langsung.
Kalau kena air dulu tapi tak niat, niat tu lambat sikit nak masuk, sah. Cuma yang awal-awal tadi kena basuh balik. Banyak mana sangat nak basuh. Kalau kata ambil wuduk, air kena muka. Air kena muka. Tak niat lagi, tak masuk niat. Air turun. Air kat sini baru niat masuk. Maka ke bawah ni sah. Atas ni basuh balik. Selesai masalah. Tapi kalau duduk hati-hati nak ambil air ni, kata nak kena air tu niat. Buatnya niat masuk dulu bawa air kena. Niat dulu bawa air kena. Pam, niat air kena. Maka terus tak sah semua. Ni tak susah pun sebenarnya. Tak susah. Sebenarnya tak susah pun. Tukar repot lain lah. Kat dalam kereta ada. Dia ambil. Apa benda ke? Orang tengok sini, tengok ke atas. Yang tu biarlah dulu. Tak apa suara dengar kan. Biarlah. Benda. Nak tengok apa? Cicau. Kata. Nak suruh cicau apa? Macam-macam. Okay. Tu cara dia. Itulah cara dia. Maknanya kenakan air dulu. Kalau shower senang lah. Nak ambil wuduk dalam shower kita. Buka air, letak muka kat dalam shower tu. Relax lah. Biar je. Pak baru niat masuk. Baru masuk. Tak masalah. Jadi sebenarnya tak ada alasan yang tak masuk niat. Memang tak ada. Sampaikan kalau ambil wuduk tu kita tengok ambil wuduk kat paip tu sampai basah baju dia. Sebab niat tu payah nak masuk. Sepatutnya tak ada. Dia silap faham. Kalau mandi wajib tu berjam-jam. Punyalah payah mandi wajib. Sebenarnya tak ada. Salah faham. Tak susah pun. Senang aja. Okey. Dan habis satu perenggan. Dan sunat bagi yang mandi itu dengan kendi. Kendi apa? Cegek tak? Cegek. Kenapa cegek? Sebab dia punya muncung tu halus kan, ada muncung kan. Jadi air tu dapat jimat. Sebab tu kata baik. Yang kedua, biasanya kendi ni dia ada yang ada tutup, ada yang tak ada tutup. Kita katalah yang ada tutup. Dia boleh menyebabkan air tak mengecik masuk. Jadi kat situlah yang kata sunat. Bukan semestinya tak bagus pakai yang lain. Contoh pakai gayung ke. Cetong tu kan, gayung tu kan. Atau pakai baldi je, boleh je. Tapi kan luah mulut dia tu. Kan jadi masalah nanti kalau air termasuk lah gitu begini. Lepas tu dia kata sunat pakai kendi. Dan kendi ni dulu. Sekarang apa? Paip lah. Yang penting muncung dia tu. Daripada mana asal usul air tak penting. Yang penting muncung tu nak. Memang cantik lah ni. Comel lah ni. Okay. Tujuan dia nak bagi menjimatkan air. Dan ataupun untuk mengelakkan air tu terpercik. Okey. Dan sunat yang mandi itu dengan kendi atau lainnya. Lain pun boleh. Janji jaga molek-molek lah air tu. Serta muqaranahkan. Sebut lagi muqaranah. Niat pada tempat yang diistinja. Jadi menarik. Ini antara kaedah yang bagus jugalah. Iaitu di muqaranah ataupun kalau kena senang kata diniatkan niat ketika istinja. Niat ketika istinja. Dia gini. Dalam mandi wajib, dia ada beberapa cara. Mandi wajib dia ada beberapa cara. Kalau secara umumnya, janji rata semua air dekat badan, sah. Tak kisah kot mana dulu, yang mana dulu. Kaki dulu, tangan dulu, semua tak kisah. Janji rata. Janji rata. Maka sah. Itu senang. Kita dah tahu dah. Yang sah begitulah. Kemudian. Ada kalau kita tengok kaedah-kaedah. Iaitu. Kalau kita baca hadis Nabi dia. Ambil wuduk dulu. Dalam hadis sebut Nabi ambil wuduk dulu. Baru mandi. Wajib. Lepas mandi wajib, Nabi tak ambil wuduk dah. Nabi ambil wuduk, lepas tu mandi, lepas tu Nabi tak ambil wuduk dah.
Kalau kita baca sekaligus hadis tu, kalau kita beramal silap-silap, tak sah semayang kita lepas pada tu. Itu masih lagi bahan mentah hadis. Dia kena proses dulu. Kena tengok hadis-hadis yang lain, kena tengok ayat Quran yang lain dan sebagainya, digabungkan baru jadi hukum. Itu tak boleh jadi hukum lagi. Aku nak beramal macam Nabi amal, iaitu Nabi ambil uduk dulu, lepas tu mandi wajib, lepas tu tak ambil uduk dah. Sebab apa? Sebab bila terangkat hadas besar, maka hadas kecil terangkat sekali. Ada yang lagi pelik dia buat, taklah pelik, dia silap faham. Dia tak ambil uduk, dia mandi wajib aja. Lepas mandi wajib, dia tak ambil uduk pun. Terus dia semayang lepas pada tu. Kerana dia kata, kalau terangkat hadas besar, hadas kecil terangkat sekali. Memang betul pun. Kalau hadas besar terangkat, yang kecil takkan dia tak terangkat. Okey. Tapi dia kena betul dengan caranya. Antara cara untuk lepas mandi wajib tak nak ambil uduk terus semayang. Caranya kena macam ni. Iaitu, oleh kerana mandi wajib ni tak ada anggota yang awal, yang mesti di awal kan. Macam wuduk mesti muka dulu kan. Mandi wajib tak ada, mana-mana boleh. Cuma sunat daripada mana dulu? Kepala dulu. Tapi kalau ikut doktor, dia kata kaki dulu. Ikutlah, nak ikut doktor ke nak ikut Nabi. Sunat kepala dulu. Tapi sunat kepala dulu. Tapi kalau doktor kaki dulu. Saya tanya kenapa dia kata kaki dulu kan? Dia kata bukan mandi wajib. Maksudnya apa-apa mandilah. Kaki dulu. Sebab dia kata badan kita panas. Bila kita basuh kepala dulu, nanti badan-badan yang panas kat bawah ni, dia akan terperangkap kat bawah lah, dekat kaki kat bawah tu. Kat lutut kat bawah terperangkap. Dia nak naik tak boleh sebab tak ada lubang. Kalau ada lubang pun duduk kemuk. Duduk tak keluar. Kalau kentut lainlah keluar juga. Tapi kalau basuh kaki dulu, bahang panas sudah akan naik, keluar kot lubang hidung, mulut, telinga. Jadi dia tak berkumpul panas tu. Jadi menyebabkan sihat. Tu kata doktor gitu. Saya tanya doktor, kenapa? Doktor kata kaki dulu kalau nak mandi. Tak kisahlah mandi apa-apa pun. Dia kata kerana bahang panas tadi tu dia akan terperangkap. Maka dia akan keluar sikit-sikit kat kulit. Jadi tak molek lah. Yang cantik biar dia keluar kat lubang-lubang. Kita ada lubang kat mana? Kat atas kan banyak, mulut, hidung semua. Jadi kalau kita basuh kat bawah, kita basuh bawah dulu, panas tu naik sampai ke lubang-lubang, keluar kat mulut kita lah panas tu. Okey. Tapi kalau ikut sunnah Nabi, kepala dulu. Tahu? Sebab apa? Tak tahu. Nak cakap macam mana? Okey. Sebenarnya mana-mana boleh. Okey. Sebenarnya antara juga yang sunnah adalah istinja dulu. Maknanya basuh yang pertama mandi wajib bukan kepala. Bukan kepala satu dan juga istinja dulu. Iaitu kalau basuh kepala dulu dia ada risiko untuk lepas aja mandi wajib kena ambil uduk sekali lagi untuk semayang. Kalau basuh kepala dulu dia ada risiko tu. Sebab apa? Sebab ketika mandi wajib air kena kat badan, kena kat kepala. Kepala akan terangkat hadas besar. Yalah kena yang tu, badan tak terangkat lagi. Hadas besar terangkat. Bila kepala hadas besar terangkat, hadas kecil terangkat sekali. Iaitu sapu kepala kan, hadas kecil kan wuduk terangkat sekali. Yang ini tak ada tertib, dia tak ikut tertib. Sebab dia ada lebih besar daripada dia, iaitu hadas besar. Maka hadas kecil ni diikut sekali. Walaupun sepatutnya muka dulu kan, tak kira. Dari sudut ni tak kira. Sebab hadas besar, nama besar. Jadi kena kepala, hadas besar terangkat dekat kepala, hadas kecil pun terangkat. Kemudian jatuh ke muka. Rata muka. Hadas besar pun terangkat kat muka, hadas kecil pun terangkat. Tapi tangan tak terangkat lagi. Hadas kecil, hadas besar pun tak terangkat lagi. Kena tangan. Kena tangan semua rata. Maka hadas besar pun terangkat, hadas kecil pun terangkat. Masa dah gosok-gosok tu, antara perkara yang membatalkan wuduk adalah sentuh kemaluan dengan tapak tangan. Masa tu baru nak istinja. Kalau ada najis-najis apa. Masa tu akan membatalkan yang dekat kepala dengan yang kat tangan dengan yang kat muka tadi. Lepas tu, sebab dah pegang kemaluan ataupun kentut ke apa tak kisahlah. Buat perkara yang membatalkan. Uduk. Mandi wajib tak batal. Uduk. Air turun. Sampai ke bawah sehingga last kali kena kaki. Maka kaki tadi, hadas besar terangkat, hadas kecil pun terangkat.
Pelik tak? Kaki hadap besar terangkat, memanglah dah mandi wajib. Hadap kecil pun terangkat juga. Cuma muka, tangan, kepala hadap kecil. Kaki je yang dah tak berhadap kecil. Boleh sembahyang ke? Mana boleh, dia kena semua anggota. Okey. Dalam kitab Kifayatul Muhtadi, kita tebal sikit dia sebutnya tau. Lepas tu nak ambil wuduk. Lepas tu janganlah melakukan perkara yang membatalkan wuduk dah. Ambil wuduk, basuh muka, tangan, kepala saja, kaki tak payah lah. Pelik lah. Kaki tak payah. Itu Kifayatul Muhtadi. Siapa belajar kitab Kifayah nanti akan jumpa lah benda tu. Nanti kaki tak payah basuh lah. Kecuali masa kaki tu dia sentuh kemaluan sekali lagi. Batal dengan kaki. Tak ada tertib. Yang ini kecuali tertib. Ini special case. Sebab apa? Tak ada tertib. Sebab dia ada lagi besar, abang besar, iaitu hadas besar. Lagi besar daripada hadas kecil. Terangkat hadas besar sekali dengan hadas kecil. Kecuali tertib ada dua keadaan. Dua. Yang pertama tadi, tertib tak ada dalam wuduk. Iaitu yang tertib yang tak ada tu yang kaki tu je. Muka, tangan, kepala, kena muka, tangan, kepala. Dia kata, oh tak payah tertib. Aku kaki dah terangkat hadas kecil. Maka dia pun basuh tangan dulu, basuh kepala, sapu kepala. Tak boleh. Tetap muka, tangan, kepala juga. Cuma kaki tu tak masuk tertib lah. Sebab kaki tu dia dah terangkat hadas besar, dah ada kecil sekali. Satu lagi, yang tertib terangkat juga tak tertib, tak perlu tertib adalah bila terjun sungai. Terjun, niat. Saja aku ambil wuduk. Blum. Hilang, tak ada tertib. Fikir macam tak ada tertib. Dua je keadaan. Masa kena je, masuk je semua badan, semua. Dia tak boleh masuk kepala baru ni, tak boleh. Dia kena semua masuk badan baru niat. Maka mana tertib? Tak ada. Tu satu tak ada tertib. Yang kedua yang tadi, mandi wajib. Maka terangkatlah hadas kecil sekali dengan hadas besar. Belum habis lagi wuduk tu, masuk kaki tak terbasuh ke, tangan tak terbasuh ke. Kita buat contoh. Dia basuh, mandi wajib, basuh kepala apa, tangan tak basuh. Buat saja je. Saja. Tangan tak basuh. Semua terbasuh sampai ke bawah. Okey. Kemudian pegang kemaluan, kentut dan sebagainya, maknanya batal wuduk lah. Maka muka batal, tangan memang tak ada pun tak basuh lagi. Jangan basuh lagi. Buat gini. Okey. Kepala batal, kaki pun batal. Sebab kaki dah kata tadi. Okey. Kemudian sama mandi wajib. Sebab mandi wajib tak kena lagi tangan. Kena. Maka tangan terangkat. Bila tangan terangkat, tangan apa? Hadas besar dan hadas kecil. Tapi muka tak ada. Muka ada kecil. Tangan dah suci pada hadas kecil. Maksudnya nak ambil wuduk nanti, dengan syarat jangan buat perkara membatalkan lah. Nak wuduk nanti, muka, kepala, kaki. Mana tertib? Tak ada. Okay. Terfaham yang tu dulu. Jadi, itu kalau kita batal. Kalau batal sebab kita dah basuh anggota wuduk, iaitu muka atau tangan atau kepala atau kaki. Kalau bukan anggota wuduk, maka tak kisahlah pegang batal pun. Sebab mana batal pun? Sebab memang bukan anggota wuduk. Sebab itulah dia sebut sini, serta muqaranahkan niat. Niat apa ni? Niat mandi wajib pada tempat yang istinja. Sebab kat situ yang akan membatalkan wuduk kalau sentuh. Dan situ bukan anggota wuduk. Jadi ketika niat mandi wajib tadi, kalau awal-awal cerita tadi, dia niat mandi wajib ketika kena kepala. Sebab tu kepala dia terangkat, muka dia terangkat, tangan dia terangkat tadi. Kalaulah dia istinja dulu, basuh kemaluan dulu, sebab tempat tu yang akan membatalkan wuduk nanti. Kalau dia niat wuduk pun tak boleh kat situ kan. Niat mandi wajib boleh tak? Boleh. Sebab mandi wajib dia tak ada tertib. Maka di situ niat mandi wajib. Dia kata, di situ niat mandi wajib. Adakah membatalkan wuduk? Itu bukan anggota wuduk. Kat situ rahsia dia. Lepas dah basuh ikut celah-celah semua dah memang puas hati dah. Maka kawasan tu dah terangkat hadas besar. Kawasan tu dah terangkat hadas besar. Lepas tu kalau ikut Nabi, dia ambil wuduk dulu. Niat ambil wuduk. Itu kita cerita kemudian lah. Okay. Tapi kalau tak nak ambil wuduk pun tak apa. Kalau nak sunnah, ambil wuduk dulu. Lepas tu ambil wuduk. Okay. Kalau tak nak ambil wuduk pun tak apa. Saya tak payah ambil wuduk. Okay. Kemudian basuh kepala. Perlu niat lagi tak? Tak perlu dah niat tadi. Maka kena kepala. Kepala terangkat. Kepala terangkat. Muka terangkat, kena tangan. Rata tangan terangkat. Ada besar ada kecil. Kena kaki. Semua terangkat. Lepas tu nak gosok. Tak payah gosok. Gosok awal-awal dah. Nak gosok benda lagi. Jangan pegang. Pegang batal lah.
Batal apa? Batal wuduk. Mandi wajib tak batal. Okey. Lepas pada tu, lap sembahyang. Kalau nak ikut sunnah Nabi, lepas basuh istinja tu ambil wuduk. Jadi macam susah sikit lah. Ambil wuduk dengan niat ambil wuduk. Lepas tu baru mandi wajib. Pun sama juga. Lepas pada tu tak payah ambil wuduk dah. Tapi hadis tak sebut gitu. Hadis sebut Nabi, hadis tu daripada isteri Nabi lah. Sayyidatina Aisyah ada cerita Nabi kalau mandi wajib gini. Mula-mula dia sebut lah. Tapi dia tak sebut lah apa basuh masa istinja meniat. Dia tak sebut yang tu. Cuma dia mana tahu niat ni, dia cuma nampak. Nampak macam mana? Nabi istinja dulu. Dalam hadis tu. Nabi istinja dulu. Kemudian Nabi ambil wuduk. Kemudian Nabi mandi wajib. Dan selepas tu Nabi semayang tanpa ambil wuduk. Kalau kita ikut buta-buta agak-agak macam mana? Tu kata. Saya selalu pesan. Ayat Quran, hadis tak boleh ambil buta-buta. Baca, ambil amal. Baca, amal. Tak boleh. Kalau bab fadail amal boleh lah. Nabi membaca 33 kali. Subhanallah. Ikutlah. Sebab benda tu tak ada kena-mena halal haram, batal, sah apa benda. Nabi baca surah sekian-sekian. Bacalah surah sekian-sekian. Tapi yang berkaitan dengan ada sah batal, tak boleh ambil direct. Kenapa tak boleh ambil direct? Daripada Quran hadis. Kan Nabi tinggalkan dekat kita Quran dan hadis. Selagi kita berpegang dekat dia, kita takkan sesat. Memanglah. Tapi yang kita jumpa hadis tu baru satu. Ada berlambak lagi hadis yang Nabi mandi yang bertentangan dengan ni. Macam mana? Yang tak sama dengan macam ni. Kalau kita campur semua, baru dapat satu hukum yang apa dia panggil? Sempurna lah. Ini kita dapat satu-satu aja. Maka kita ikut yang tu. Sebenarnya ada lagi. Nak tahu lagi tu, tengok Quran pula. Macam mana kalau ada dalam Quran? Tengok hadis pula. Hadis-hadis yang lain. Kumpul-kumpul, ada 80 hadis. Yang berkaitan dengan mandi wajib atau angkat hadas besar dan angkat hadas kecil. 80 hadis. Kita jumpa satu. Betul kita amal. Agak-agak mana yang tepat yang beramal dengan 80 hadis. Bukan masalah tak boleh pakai. Kita je jumpa satu. Banyak lagi yang lain. Itu namanya hukum fiqah. Hukum fiqah, dia tak ada Quran hadis sebut. Mana ada dalam ni Quran hadis sebut? Tak ada sebut pun. Tak ada pun. Kerana itu telah gabungan daripada semua hadis dalam Quran. Dah ada dah dalamnya. Macam kita cerita dulu kan, yang Nabi ambil uduk dalam gayung. Nabi ambil uduk dalam gayung. Air itu dalam gayung. Dia pun ambil gayung. Kan tak sah uduk kan? Sebab apa? Dia ada niat gayung lah, niat kan? Yang kita dah bincang sebelum ni. Ini dah ambil. Saya pernah tengok lah budak tahfiz tu. Kesian muka dia. Sebab kalau dia pegang Quran berdosa. Dia baca Quran tak berdosa lah. Sebab tak ada wuduk boleh baca Quran. Wuduk dia tak sah. Sebab air mustakmal dalam gayung tu. Nampak? Tu kata pentingnya ilmu ni sebab kadang-kadang nampak benda tu baik. Tapi sebenarnya dia sedang buat dosa. Dia panggil maksiat dalam rupa ibadah. Dia maksiat tapi nampak luar ibadah. Tapi sebenarnya dia tengah buat maksiat. Gini baca hafal Quran. Hafal Quran okey, tak ada wuduk. Tapi dia pegang Quran kecil dia tu. Dosa. Itu yang kenapa ada anak orang lain senang di 30 juzuk. Anak kita punyalah payah. Ada je. Ada antaranya macam-macam lah. Antara mungkin sebab mandi wajib tak sempurna. Antara sebab mungkin wuduk atau tak tahulah. Macam-macam. Macam-macam sebab. Akhirnya sebaiklah saya nampak. Kalau tidak, nanya dia sampai ketua. Sebab dia baca hadis. Nabi ambil gitu. Dia buat gitu. Nabi mengambil satu gayung air. Dan letak di atas. Itulah. Dia pun letak. Kemudian Nabi mencelup tangannya. Memang sebut gitu. Nabi membasuh kedua tangannya. Gini. Dia basuh gini. Nabi mencelup kali yang kedua. Nabi membasuh muka. Sebanyak 3 kali. Kemudian Nabi celup sekali lagi. Nabi membasuh tangannya. Dia buat gitu. Tak sah untuk dia. Mana nak sah itu jadi air mustakmal. Kau pergi rendam tangan tu. Rupa-rupanya ada. Tangan nak basuh muka. Nak basuh tangan. Okey, tak perlu niat apa-apa. Niat mak wuduk saja. Bila nak cedok dalam keadaan nak basuh tangan, tak boleh cedok bodoh-bodoh gitu aja. Wajib niat kan ini sebagai gayung. Niat sebagai gayung. Kan? Yang kita dah bahas sebelum ni lah. Dah bincang sebelum ni kan? Akhir sekali, lepas niat gayung, barulah air tu tak jadi mustakmal. Lepas 3 kali, nak sapu kepala, tak payah niat apa dah. Sebab tangan telah terangkat. Panjang lebar kita cerita itu.
Sampai sejam lebih gitu. Saya ingat malam tu. Sebab apa tau? Sebab nak buat yang baik dah, baca hadis cantik dah. Tapi rupa-rupanya berapa lama dia buat tu? Tak tahulah. Katalah dia dah 3 bulan, 5 bulan, setahun. Tiap-tiap hari dia buat dosa. Pegang Quran kecil dia tu. Sebab nak pegang Quran kena ada wuduk. Tapi dia nampak kan budak baik. Memang baik pun, bukan budak jahat. Tapi tengah buat dosa. Dia pula jenis 24 jam pegang Quran. Sebab budak rajin. Sebab tu semangat semata-mata tidak memadai. Semangat nak beramal, semangat nak ibadah tak memadai. Dia kena ada ilmu. Al-ilmu qabla al-amal. Ilmu dulu baru beramal. Bukan beramal tapi tak ada ilmu. Ilmu dulu baru beramal. Lebih-lebih lagi nak beramal dengan hadis, dengan ayat Quran, lagi bahaya. Tanya dulu. Bukan bahaya apa? Kita takut salah faham. Benda tak bahaya, kita yang bahaya sebab kita salah faham. Sebab apa kita salah faham? Sebab kita mana yang belajar sejak bila kita belajar Quran? Ada. Belajar tafsir Quran ke apa ada? Belajar apa? Asbabun nuzul ke? Belajar hadis ke? Ada. Mana ada? Lepas tu kita ambil, kita baca macam tu, kita amal. Memang kita lah masalah. Bukan hadis tu masalah. Okey, tengok dah faham tadi, mari kita baca, tengok. Okey, dan sunat bagi yang mandi itu, mandi wajib itu dengan kendi atau lainnya, serta muqaranahkan niatnya bila ni? Pada tempat yang diistinja. Basuh kubur-dubur tu masa tu lah niat mandi wajib dah. Okey? Dari kerana terkadang, okey, lalai ni maksud macam terlupa lah, lalai daripada menyampaikan air kepadanya tempat istinja lah, kemaluan kubur-dubur tadi. Kadang-kadang kat celah-celah tu tak kena lagi, basuh lain dah basuh dah. Kalau tak kena lagi, nanti nak kena basuh balik kan, masa tu batal lah wuduk. Jadi basuh yang itu dulu. Lalai daripada menyampaikan air kepadanya, kepada tempat istinja tadi, tempat yang membatalkan wuduk tadi. Kemudian selepas daripada sudah menyampaikan kepada anggota yang lain. Tempat-tempat celah-celah tu, pertama dia bahaya sebab membatalkan wuduk. Walaupun dia nak mandi wajib, wuduk terangkat sekali, rugilah wuduk tu kalau batal. Dia bahaya dan dia selalu dilalaikan. Orang tak peduli di situ. Basuh kepala dulu, bersabun dulu, lalas baru duduk basuh di situ. Maka rugilah wuduk tadi. Itulah maksud dia. Okey? Kemudian daripada sudah menyampaikan kepada anggota lain, lepas dah sampai semua anggota dah kena, baru sibuk duduk ke celah tu. Tak ada masalah mana-mana dulu, tapi rugi kat wuduk tu. Maka jadi batal lah air semayangnya. Jadi batal air semayang apabila dibasuh akan dia dengan tiada berlapik. Sebab apa? Sebab tapak tangan. Kalau nak basuh, kalau tak nak batal, cari sarung tangan. Panjang cerita. Cari sarung tangan. Ataupun jangan pakai tapak tangan. Basuh kau pakai benda lain. Kaki ke, gonyoh kau siku ke. Gini ke. Kita buatlah macam mana pun. Sebab tak nak bagi batal. Kau tidak rugi. Kalau batal, lepas mandi wajib, ambil wuduk. Kan rugi. Macam tu lah. Kita kata rugi benda, air banyak. Yelah. Time tak ada air ni macam mana? Time tak ada air nanti. Kan kita pun pernah diuji banyak kali juga, air tak ada. Masa tu Allah jimat lah. Cakap kat isteri, cakap kat anak-anak, kita sendiri jimat lah. Ni, daripada kuah keding ni, naik body habis duk angkat ni. Hari-hari. Air tak ada, contoh lah. Tiba-tiba kau main, dah wuduk dah ada sekali, janganlah nak ambil lain. Kalau ambil wuduk sekali lagi, dah lah ambil wuduk banyak juga pakai air. Siapa yang kena ambil air? Aku juga kena ambil air dekat lori, contoh lah kan. Kalau time tak ada air, jadi kalau air berlambak, tak apalah. Okay. Habis. Itu cara dia. Jadi kalau nak ikut cara Nabi, boleh pertama sekali ketika nak mandi wajib, duduk bercangkung, basuh kawasan yang membatalkan wuduk. Dengan sabun apa, bagi cuci yang tu, lepas ni aku tak nak sentuh dah situ. Masa basuh tu, niat mandi wajib dah. Okay. Lepas pada tu, boleh ambil wuduk boleh. Dapatlah pahala ekstra ambil wuduk kat situ. Bila dah ambil wuduk, dah terbasah. Masa nak mandi nanti, kuranglah kan gunakan air sikit, macam tu lah. Tapi kita banyak juga, tak apalah. Okay. Kalau lah guna pakai kendi, sangat jimat. Kalau ambil wuduk dulu. Sangat jimat kalau ambil wuduk dulu.
Sebab dia kata pakai kendi tadi. Kalau pakai shower, dia tak kira. Pakai shower, dia tak kira. Macam mana pun kan. Kalau katalah ambil uduk dulu baru mandi pun air banyak tu juga keluar, jatuh. Kalau mandi terus pun air banyak tu juga kan. Shower kan dia berhenti, mana berhenti dah keluar je air. Kalau pakai kendi tu, memang sangat jimat. Mula-mula basuh, istinja, lepas tu ambil uduk. Maknanya dah basah sebahagian lah. Kemudian baru mandi. Mandi tu, tangan, kepala, tak payah kena banyak dah sebab memang dah ada air uduk tadi. Jadi taklah banyak sangat pakai air. Okay. Itu kalau ikut cara Nabi lah. Dan lepas tu, terus semayang tanpa perlu ambil uduk dah. Tak ada orang kata, serabut lah. Mandi je lah nanti ambil uduk. Memang lah. Itu paling senang sekali. Tu cakap tadi, kalau air banyak tak apa. Betul juga. Saya tak nak ingat saya nak bahas tu, lupa pula. Sebaik tanya. Okey. Ada silap faham, saya sebut awal-awal, silap faham. Ada silap faham, dia kata wuduk bila terbasuh semua anggota wuduk baru terangkat sekaligus. Itu maksud dia. Walaupun dia tak sebut gitu tapi maksud gitu. Bila basuh, kita ambil bab wuduk, basuh muka, tangan, kepala, kaki. Kena kaki je baru wuduk ada. Selagi kaki tak kena, wuduk tak ada lagi. Tak ada dekat mana? Kat muka tak ada, kat tangan tak ada, kepala tak ada, kaki pun tak ada. Tu silap faham. Jadi dia akan simpan bahagian kaki lah. Jangan bagi kena air dulu. Dia akan basuh apa semua dan sentuh kemaluan sekali. Dia kata tak batal wuduk sebab wuduk tak ada lagi. Sebab apa wuduk tak ada lagi? Sebab tak basuh kaki lagi. Tu silap faham. Sebab dia cuma basuh muka, tangan, kepala je. Kaki tak basuh lagi. Jadi bila kaki tak basuh, wuduk tak ada lagi. Kalau nak ada wuduk, kena basuh kaki. Kan empat anggota. Silap faham. 4 anggota tu sempurna wuduk. Ketika dia basuh muka, dia dah ada wuduk. Wuduk kat muka aja, tapi tak boleh sembahyang. Ketika dia basuh tangan, dia dah ada wuduk. Muka dengan tangan. Kerana itulah silap faham. Mungkin boleh jadi juga, mungkin mazhab lain. Boleh jadi juga. Itu saya tak tahu, kena cek balik lah mazhab lain ni. Kita mazhab Syafi'i pun tak sempat nak cek. Sibuk cek mazhab lain. Tapi saya rasa mazhab lain. Mazhab Hanbali tak silap. Atau mazhab Hanafi. Sekejap. Mazhab Hanbali atau mazhab Hanafi. Mungkin lah. Itu pun mungkin. Itu kena cek balik. Tapi mazhab Syafi'i tidak. Dia bukannya basuh muka, tangan, kepala, wuduk ada. Tak ada lagi. Basuh kaki, baru ada. Tidak. Mazhab Syafi'i basuh muka, dah ada wuduk dah. Tapi wuduk muka aja, tak boleh sembahyang. Basuh tangan, wuduk muka dan tangan. Sapu kepala, muka tangan kepala. Basuh kaki, baru boleh buat. Baru ada wuduk. Jadi kalau macam tu, dia simpan kaki dia tak basuh lagi. Kemudian dia pegang kemaluan ke apa semua. Dia kata tak batal, sebenarnya batal lah. Batal yang mana? Batal yang dah ada. Yang kaki memang tak batal lagi, macam kita cerita awal-awal tadi. Itu silap faham. Okey. Sebab saya pernah dengar juga, saya rasa mazhab lain. Saya rasa kuat dia mazhab lain. Bukan mazhab Syafi'i. Radio. Kalau radio, mungkin ustaz-ustaz, saya rasa lagilah kuat mengatakan, takkan dia reka kot tak. Dia belajar dulu, luar negara. Selalu kita pesan kat orang yang belajar luar negara ni, bila balik ke Malaysia, basuh, cuci dulu. Biar mazhab Syafi'i. Letih lah setiap kali nak mengajar jawab kena sebut 4 mazhab. Kita sebut yang kita je lah. Cuma kalau ada benda-benda, kita keluar sikit bagi tahu mazhab lain yang ada. Habis last kali dia mengajar apa yang dia dah belajar dulu mengikut mazhab lain. Lepas tu kita kata, salah tu. Cek-cek kitab rupanya betul pada mazhab lain. Kan jadi hura-hara. Nak kira salah lah juga walaupun betul. Walaupun dia kata benda tu boleh, dia adalah salah walaupun betul. Salah dari sudut tempat tu. Salah. Janganlah gitu. Kita kan dah ada dah. Apa dia panggil? Kita kan dah ada peraturan undang-undang. Dekat Pahang pun ada kan, tempat semua ada. Yang tak adanya dekat Perlis. Satu lagi baru nak buat dekat RUU Mufti Wilayah. Dekat wilayah persekutuan. KL, Putrajaya, Labuan. Wilayah lah, bawah wilayah. Itu je tak ada lagi. Iaitu bab akidah pun Ahlussunnah wal Jamaah, gitu aja luas. Luas begitu aja, tak sempitkan, tak khususkan kepada Asy'ariyah Maturidiyah. Kalau mazhab 4 mazhab. Kemudian baru nak buat.
Tapi 12 negeri termasuk Pahang dah buat siap-siap. Kalau akidah je Asy'ariyah Maturidiyah. Kalau kalau fiqh je mazhab Syafi'i. Lepas tu nak sedap sikit dengar, sambil meraihkan 3 mazhab yang lain. Tapi mazhab Syafi'i. Jadi bila macam tu senang. Bila kita sampaikan, kita sampai mazhab Syafi'i aja. Cuba ada kes apa, baru kona sikit, keluar sikit. Bila ada kes. Sebab memang kita meraihkan. Tapi kalau katakanlah, dia tiba-tiba ajar mazhab Hambali, mazhab Hanafi. Tanpa ajar gitu aja. Okey, betul ke salah? Salah. Salah dari sudut, kan kita ada kita punya peraturan. Betul dari sudut apa? Kalau cek kitab memang ada betul pun. Masih lagi ahli sunnah wal jamaah. Tapi nak cakap salah pun tak boleh. Benda betul. Nak cakap betul tak boleh. Salah. Salah dari sudut tu. Itu yang jadi macam-macam. Itu yang jadi macam-macam. Okey, kita ambil lah alang-alang cerita ni. Kita ambil yang sehari 2 viral ni. Apa dia? Saya nak kiaskan kepada kita ada peraturan kita, iaitu kita dah khususkan kalau nak bincang-bincang yang ini. Walaupun bukan ini saja Islam, ada luah lagi. Tapi yang ini supaya orang nak menyampaikan mudah, ikut pengkhususan yang dikhususkan dah di negeri ini. Kalau nak masuk mahkamah senang. Guna mazhab yang telah dikhususkan. Buatnya kalau dicerai talak 3. Kalau nak ikut pada mazhab lain, jatuh 1. Tapi kita kata apa? Cina buta lah. Kenapa kita kata direct? Kan kita kata, mengikut mazhab, letih lah aku nak ajar gitu, semua nak ajar gitu. Kita sebut, Cina buta. Faham maksud Cina buta. Maksud tak boleh kahwin dah lah. Kena kahwin dengan orang lain. Lepas tu, dia cerai, habis dah kau kahwin balik. Sedangkan boleh tak kalau kita nak kata ada, dia jatuh satu mazhab. Ada satu mazhab. Ini dia jatuh talak 1 aja. Walaupun dia cerai talak 3, talak sejuta sekalipun jatuh 1 aja. Ada. Tapi tak perlulah kita sebut. Sebab kan kita ada kita punya pengkhususan di negeri ini. Tiba-tiba dia sebut yang tu. Sebenarnya talak 3 ni jatuh 1 aja. Okey, betul tak? Betul. Salah tak? Salah. Salah apa? Salah. Ni cerita kau masuk tempat ni kat situ. Okey, apa yang sehari 2 ni? Sehari 2 baru. Telekung. Saya cerita masa PKP hari tu dah. Viral dah sekali. Benda ni. Tapi kali ni yang buat keluar tu Jabatan Agama Islam Selangor, JAIS sendiri. Salah ke dia? Tak salah langsung. Tapi ada orang kata salah. Dia kata, saya di sini pun saya dah, jangan risau. Siapa yang datang kuliah muslimat di sini, yang hari Rabu, minggu pertama, minggu 3, saya dah sebut awal-awal lagi dah. Ada orang dah tahu dah. Isteri semua yang suruh datang tu, dia dah tahu dah siap-siap. Saya sebut awal-awal. Sebelum viral ni dah beritahu awal-awal dah. Tahun lepas lagi. Semua tempat saya akan cerita yang itu dulu. Sebab dia penting untuk orang perempuan. Pakai dalam fatwa yang dikeluar, fatwa terbaru tu, dia kata kalau perempuan pakai dua, iaitu kain dan telekung sampai ke peha gitu, kemudian kain dalam kat pusat ni sampai ke kaki kan, itu biasa, 2 pieces, ada 2. Ada satu lagi kain semayang, dia masuk ke atas sampai ke bawah, sampai ke kaki. Kadang-kadang dia boleh buat keluar tangan, dia buat keluar tangan. Kadang-kadang tangan pun tak boleh buat keluar kan, tengoklah. Biasa saya akan pesan, dulu saya akan pesan. Lepas ni kalau nak beli kat isteri, saya rasa sini pun ada sebut maghrib kot. Mesti ada punya. Sebab kita dah khatam dah. Musalli. Sebab saya akan sebut ni. Sampai aurat dalam semayang mesti akan sebut bab ni. Lepas tu, lepas ni jangan beli dah yang 2, beli 1 saya akan sebut. Saya akan pesan macam tu. Beli 1. Habis yang ada boleh pakai tak? Pakai. Tapi hati-hati semayang. Kenapa? Bila pakai 2, dalam sembahyang wajib tutup aurat atas dan tepi. Pihak atas dan tepi. Ingat. Pihak atas dan tepi. Ingat tak saya pernah cerita? Saya akan cerita yang sama. Yang orang sembahyang, lelaki sembahyang tak pakai baju. Lepas tu dia ambil kepiah, dia selit. Ingat. Mesti saya akan cerita perempuan sekali. Ingat yang cerita perempuan tu. Itulah yang viral saya 2 ni. Padahal benda dalam kitab lama, tak perlu viral sepatutnya. 2. Yang dimaafkan ataupun tidak dikira aurat jika nampak pihak bawah. Sama ada jubah, kain ataupun orang perempuan. Kau bawah nampak. Maka tak kira lah maksudnya. Kau bawah nampak pun tak dikira terdedah aurat. Semayang dia sah. Yelah nak tutup macam mana kau bawah tu. Okay. Walaupun ketika sujud, lelaki sujud nampak sikit peha. Pun maaf. Sebab dia asal bawah. Okay, settle. Tapi bagi orang perempuan, dia ada masalah. Apabila dia pakai 2, 1 tu dia sampai ke peha sahaja.
Okey, bawah tu kalau terselak, terangkat, itu dia panggil bawah ke tepi? Sebab dalam sembahyang wajib tutup atas dan tepi. Bawah tak wajib. Soalannya, kalau dia terselak, bukan terselak, terbang, terbang ke depan, itu tepi ke bawah? Yang tu. Asalnya dia bawah, sampai ke paha. Bila bergerak kan dia, kipas lagi itu gini, maka dia naik. Bila dia naik tu, dia kira tepi ke bawah. Jika dia kira bawah, maaf. Kan bawah maaf kan? Jika dia kira tepi, tak maaf dengan maksud batas sembahyang. Itu pun kalau lama terdedah. Kalau tutup cepat-cepat tak apa. Angin lalu, angin kuat, ke depan sikit kain tu, dia tarik balik. Terus, tak apa. Cepat tutup. Dia adalah pihak tepi. Jika kat dalam dia tak pakai t-shirt ke pakai nampak aurat lah, maka batas sembahyang. Itu yang dalam mufti ni Selangor. Betul lah. Tapi memanglah ada khilaf, tak payah sebut lah yang itu. Memanglah ada mazhab yang lain yang sah. Takkan nak sebut semua. Itulah yang kita nak guna, iaitu pendapat muktamad. Tapi kalau kita tengok, semua ada khilaf kalau nak cari khilaf. Semua ada khilaf dalam fiqh. Bab tauhid aja yang tak ada khilaf sangat. Bab fiqh boleh kata semua ada khilaf. Sampai ke boleh makan kucing ke tak boleh makan pun ada khilaf. Kalau nak kata. Kalau kita kata kucing boleh makan tak? Terus haram kan? Kenapa tak cakap ada mazhab Maliki boleh begini? Kenapa tak cakap itu? Cakap lah. Tak, terus tak boleh. Sebab memang itu yang kita cakap. Tapi bila kita detail dalam majlis ilmu, kita bincang secara ilmiah, keluarlah semua. Tiba-tiba bila mufti tu buat keluar macam tu, pakat-pakat marah dia. Sedangkan dia ada khilaf. Lah, apa pula nak marah? Memang betul lah tu. Memang betul lah tu. Takkan semua benda, kalau semua benda, ustaz yang mari nak mengajar fiqh sini, semua kena sebut 4-4. Oh, batal. Kaki tak lipat masa sujud, batal. Sebab tak lipat masa sujud, jari kaki tu lipat kena. Anak jari kaki kena. Kena cakap tu 4-4. Ada mazhab kita tak batal, jadi boleh buat. Jadi semua lah boleh macam tu. Ambil wuduk. Bila kata ambil wuduk muka tangan kepala sikit je, kena sebut. Mazhab lain tak batal, tak sah kalau tak semua. Letih lah. Kalau orang tanya, boleh tak saya ambil wuduk? Masa kepala saya buat gini. Macam biasa kan? Kita kata sah. Sah, memang kenalah kita mazhab Syafi'i. Kenapa kita tak kata sah? Mazhab Maliki tak sah, mazhab Hanafi tak sah, mazhab Hanbali pun tak sah. Mazhab Syafi'i je sah. Kenapa tak sebut lagi? Memanglah dalam perbahasan ilmiah dia akan keluarlah semua tu. Takkan semua nak cakap. Betul dah lah cakap. Habis tu macam mana dengan solat-solat yang dulu? Itu perbincangan ilmiah. Yang kalau dah buat dah sembahyang gitu. Adakah tak sah? Siapa kata tak sah? Kata jika dia terselak, jika nampak ke bawah dan tak tutup dengan segera, dia membatalkan sembahyang. Soalannya setiap kali sembahyang terselak ke? Nak sembahyang ke nak menyelak ni? Mana ada selak kadang-kadang aja. Itu pun ingat ke tidak tahu. Dan bukan orang asal nak takbir. Tapi kalau biasa orang sembahyang, yang betul-betul sembahyang dengan berhati-hati, tak kata selak. Sebab dia akan slow, relax. Yang selak ni, nak pergi beli barang ni. Itu yang sembahyang turut. Masa nak angkat takut terduduk atas kain ke belakang. Itu yang dia tolak ke depan, terbang tu. Kalau sembahyang macam orang tok kita dulu, relax je. Allah. Mana ada nak terselak? Jadi tak ada masalah lah pakai dua. Pakai dua tak ada masalah langsung. Ya masalah kalau terselak. Kalau terselak pun tak ada masalah kalau tutup dengan segera. Kalau terselak pun tak ada masalah kalau dalam pakai penuh. Tapi dalam pakai penuh jarang tak. Dalam mesti dia akan ada terdedah tak pakai apa ke apa. Jadi sebab tu saya kata, belilah yang satu. Lama dah pesan tak? Ingat tak? Jangan kata tak. Rasanya dah 2 kali 3 kali pesan kat sini. 2 tahun lepas masa tu musalli, pesan dah, beli. Sekarang pakai yang tu, cuma nak semayang tu janganlah terbolah. Jangan terbolas. Semayang lah elok-elok. Masih elok-elok tu maksudnya Allah. Dan memang patut pun sembahyang kena biar tertib dan tertib terning sikit. Betul tak maksud? Biar tertib sikit. Jadi elok-elok lah. Janganlah bagi dia terkerpa ke depan.
Gitu je. Benda tak ada apa dah betul lah. Dan tengok khilaf memanglah ada khilaf. Mazhab itu sah, mazhab ni sah. Lepas tu nak salahkan pula. Tu tengok dalam bawah tu semua orang komen apa. Kita tengok pun rasa Allah tak mau lah. Tutup lah. Dia sedap je. Dia bantai kawan tu. Ni. Mufti ni kena ngaji lagi ni. Tak cukup ni. Kita tengok profil dia. Allah. Melompat kat tu. TikTok kat situ. TikTok kat sini. Dia kata mufti kena ngaji balik. Tak cukup. Netizen. Entahlah. Macam-macam lah. Aduh. Tak tahulah. Habis tu kalau katakanlah, memang doktor selak hari-hari semayang, memang doktor selak je kerja dia. Katalah gitu. Dia berahi macam mana? Bila nak gerak, dia suka tolak ke depan. Lepas tu, bila kain dia ke depan, slow je jatuh. Dekat dalam tangkat. Allah. Sedap sikit. Lepas tu rasa bestnya jatuh kain tak. Lepas tu nak rukuk je, tolak lagi. Contohlah dia perangai gitu. Contohlah. Adakah dia kena qada? Dia dah buat 30 tahun dah macam tu. Adakah dia kena qada 30 tahun? Semua semayang dia. Sebab dia memang jenis semayang gitu. Suka tolak kain dulu ke depan. Kau contoh. Okay. Dan dia tak pernah pakai pun kat dalam ni dengan sempurna. Ada je nampak ke leher ke mana ke. Tetap juga sah semayang dia, tak perlu qada. Memang asalnya semayang tak sah. Oleh kerana dia orang awam dan dia jahil. Kena ngaku lah. Kena ambil lah status jahil. Kalau tik alim jahil. Ambil jahil. ambil lah. Kena letak atas kepala dulu. Aku jahil dan aku awam. Bukan ulama, awam. Okay? Dan benda ni bukan benda yang kasar dalam agama. Benda yang kasar. Maksudnya, benda yang nak belajar je mudah je, belajar kat mana-mana. Dia benda yang halus. Istilah dia panggil, dia bukan ma'lum minaddin bidarurah. Istilah dia panggil tu. Saya selalu sebut juga kat sini. Istilah tu. Ma'lum minaddin bidarurah ni benda yang mudah dalam agama. Benda kasar. Semayang fardu 5 waktu. Kena mengaji sampai master kan nak tahu. Solat asar 4 rakaat. Kena ngaji sampai diploma. Tak ada. Ma'lum minaddin bidarurah. Benda tu dalam agama kasar-kasar yang mudah-mudah aja. Okey, jika salah dalam bab tu, maka tak maaf. Soalannya, jika tersalah orang awam yang jahil dan awam. Tersalah dalam bab ma'lum minaddin bidarurah. Benda-benda yang kasar. Contohnya, sembahyang maghrib 3 rakaat dia kata 4. Dia dah amal 30 tahun. Maaf tak dia? Sembahyang maghrib 3 rakaat dia kata 2. Dah dia buat 30 tahun. Dia maaf agak-agak. InsyaAllah sembahyang kau sah. Kalau apa-apa hal pada masyarakat, aku tanggung. Aku duduk depan, jawab dengan malaikat. Berani nak cakap gitu? Ke macam mana? Mu ni kak. Maghrib 3 rakaat, apek hardware tahu 3 rakaat maghrib. Mu Islam boleh tak tahu? Ada panggil benda kasar. Bila benda kasar, benda yang kasar. Bukan benda halus. Bila salah orang awam dan jahil, tak maaf. Sebab dia kasar. Tapi kalau benda halus, dia maaf. Apa antara benda halus? Ni. Benda batal semayang kerana terselak bagi perempuan. Tapi benda tu kena ngaji sungguh. Baru jumpa. Maka dimaaf bagi orang awam. Kerana dia tak tahu. Tapi dengan syarat dia kena tik 2 lah. 2 benda. Awam, jahil. Jahil pula basit. Jangan tik yang murakab. Murakab jangan, tak boleh buat apa. Murakab. Ambil yang basit. Jahil basit. Aku awam, aku jahil. Maka sembahyang yang lepas, oleh kerana benda tu benda halus bukan benda kasar, maka dimaafkan bagi aku, tak perlu qada 30 tahun tu. Next tak boleh buat, akan datang tak boleh buat dah. Selesai. Jadi boleh tak kita kata memang tak sah? Memanglah boleh. Boleh je. Boleh je kata gitu, tak salah pun. Dan memang kita akan sebut sebagai beradab dengan ilmu, kita kena kata yang muktamad saja. Yang tak muktamad tak payah baca cakap. Kecuali dalam pembincangan ilmiah. Sekadar nak cakap, sekadar nak beritahu hukum, sebut aja yang muktamad. Dan tak payah sebut mazhab lain. Bila dia mari buat lembek, habis lagu mana gitu. Takkan nak kena kodok 20 tahun. Dia buat mari lembek gitu kan. Kita pun boleh lah. Macam biasa, mari jumpa PN tepi. Mana boleh jawab gitu. Kita kena belak kitab. Paling-paling pun 2 ekor ayam golek. Pisang standar. Orang dulu semua gitu. Nak settle masalah, bawa pisang standar. Pisang standar bawa, mari tanya. Terima kasih lah. Sekarang sedap, saya nak tanya. Soalan yang kedua, soalan yang ketiga, kita nak jawab. Dah lah jawab tu kena tanggungjawab. Bila jawab, bukan lepas jawab lepas. Kena tanggungjawab kat akhirat. Dah lah kena tanggungjawab kat akhirat.
Korang-korang kalau dapat pisang, kalau zaman sekarang tak pisang lah, musangking lah. Korang-korang dapat musangking sebiji jadilah. Satu soalan. Itu tak ada lah. Itu iklan aja. Allah. Hai. Okey? Kena berhenti lah kat situ. Dah tanya. Siapa suruh tanya? Okey. Syahdan adalah sunat mandi. Sunat mandi. Mandi wajib tu sunat amat banyak. Macam-macam ada ni. Kita buat ke tak buat tak tahulah. Semua ni sunat-sunat. Yang saya sebut Nabi ambil uduk dulu tadi tu kan. Lepas istinja ambil uduk baru mandi wajib. Tu nombor 4. Tengok. Nombor 4. Tu sunat. Tapi kalau tak buat nombor 4 ni pun tetap boleh juga. Dari sudut tadi tu lah. Okey. Sama akan datang. Kat sejarah lah. Kita berhenti dekat sunat. Adalah sunat mandi itu amat banyak. Setengah daripadanya menghadap kiblat. Ada tak mandi menghadap kiblat? Menghadap mana? Bantai je. Mana tak? Rugi tak benda mandi juga. Kedudukan je pusing. Rugi tak buat. Lainlah payah. Benda yang susah. Benda senang je. Mandi kau ni, dah tahu kiblat kat mana, pusing. Sama je. Shower kat atas, pusing kat mana pun air kena. Tiba-tiba dia buat mudah je. Allah rugi. Mandi berapa kali? Berapa ribu kali dah mandi wajib? 3 kali. 3 kali seminggu. Okey. Cuba kira berapa seumur hidup. Cuba kira berapa ribu pahala yang rugi. Nak subhanallah, penat. Yang ni mandi pusing aja. Takkan tak boleh buat juga. Kita tak peduli dengan benda-benda sunat. Rugi kita. Kita tak peduli sangat-sangat rugi. Banyak. Tidur menghadap kiblat. Kaki menghadap kiblat tidur. Tidur hari-hari tidur. Kalau kaki menghadap kiblat, tidur automatik dapat pahala. Automatik. Jadi kalau kita letak katil kita tu awal-awal dah menghadap kiblat, hari-hari kita tidur dapat pahala. Cuba bayangkan kita tidur berapa ribu kali tidur. Dekat akhirat nanti menyesal. Tengok-tengok Allah, aku sikit lagi. Ni dosa lebih sikit. Pahala bawah sikit lagi. Kalau aku buat pahala sikit, padahal dia boleh buat free-free. Bukan kena buat susah-susah macam kena sedekah, kena masuk duit tu kan habis. Kena guna tenaga, tak payah. Pusing sikit. Rugi nanti. Sebab tu lah. Sayanglah kalau tak buat. Tangguh dulu. Sinan tasbih kafarah. Dan suratul subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Alladziina aamanu wa 'amilus salihati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.